Tentang tips memilih pasangan. So mungkin yang masih lagi tercari-cari, yang masih lagi terus membujang sehingga sekarang ni, so kita nak share beberapa tips memilih pasangan. Beberapa tips memilih pasangan dalam hidup ni mengikut Islam. Dan tadi kita dah janji untuk hubungi pegawai agama daerah Kota Star iaitu Ustaz Syekh Ahmad Faisal Haji Omar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ustaz kat rumah ke? Sedang bersiap sedia untuk pergi kerja. Oh, okey. Nak masuk office ni Ustaz Ya, tapi tak apa, ofis dekat dengan rumah. Baik Ustaz. Saya nak ambil masa Ustaz sekejap je Ustaz. Baik. Okey Ustaz, seorang wanita tu bila kita nikahi kerana 4 perkara Ustaz. Kerana pertama hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya Ustaz. Betul. Ada 4 ni. Tapi kalau untuk lelaki pula macam mana Ustaz? Senang saja Mawi. Ciri-ciri yang ada pada wanita itu tidak disyaratkan mesti ada kepada lelaki. Sebab lelaki tidak disyaratkan cantik bagaimana wanita. Okey. Kemudian harta itu barangkali ada pada lelaki, tetapi yang Nabi sebut yang 2 syarat utama ataupun kriteria utama pada lelaki untuk dijadikan suami, yang pertama sekali Nabi sebut dalam hadis, iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Itu ada 2 ciri. Apabila datang lelaki yang kamu berkenan, kamu suka akan penghayatan agamanya. Dan yang kedua, kamu suka dan berkenan akan akhlaknya. Maka kawinkanlah dia dengan anak kamu. Artinya lelaki, sama ada dia datang sendiri atau wakilnya, datang kepada bapa perempuan ataupun mana-mana lelaki daripada perempuan lah, sebab kadang-kadang bapanya dah tak ada. Abangnya yang menjaga ataupun datuknya. Jadi kepada wakil perempuan ini, kalau lelaki atau wakil lelaki datang meminang perempuan itu, lihat dulu kepada 2 ciri ini. Ciri yang pertama, penghayatan agamanya. Baik. Ciri yang kedua, penghayatan akhlaknya. Kalau 2 ciri ini ada pada lelaki itu, maka kawinkanlah dia dengan perempuan tersebut. Nescaya tidak akan menyesal selama-lamanya. Di situ Mawi tidak disebut tentang harta itu. Sebab harta bukan jaminan kebahagiaan. Kekacakan bukan jaminan kebahagiaan. Betul Mawi? Betul. Betul lah, ini hadis Nabi. Jadi penghayatan agama tu mudah saja. Jangan disangka lelaki itu semestinya ustaz. Bukan. Apa sahaja profesionnya, apa sahaja pekerjaannya, asalkan dia menghayati tuntutan agama dalam kehidupan. Induk kepada tuntutan agama itu ialah solat atau sembahyang. Betul. Rukun Islam yang 5 itu pastikan clear. Dilakukan semuanya. Yang haji tu tak apa, tunggu turn sampai masa pergi. Kalau tak mampu tak payah. Zakat itu kalau dikeluarkan ikut kemampuan. Kalau dia seorang yang miskin tak mampu keluarkan zakat, tidak mengapa. Tapi kalau dia seorang yang berada dan berkemampuan untuk mengeluarkan zakat, ditunaikan. Itu masuk penghayatan agama. Rukun Islam yang kelima ni clear, dilaksanakan. Kemudian penghayatan agama dalam bentuk amalan-amalan sunat. Sebab agama ni penting. Cara berpakaian, cara bercakap. Baik Ustaz. Baik. Untuk kita bercerita tentang amalan-amalan sunat ni, boleh tak kita sambung lagi lepas ni? InsyaAllah. Baik. Okey, kita selepas ini kita nak dengar Aura Zayan. So stay dengan kita di Zayan Destinasi Muslim Contemporary #Indah. Tenangkan petang anda bersama Azhar Hilmi di Zayan Valley. Salam bro Semawi pagi ni, dan kita masih lagi bercerita tentang tips memilih pasangan hidup bersama pegawai agama daerah Kota Star iaitu Ustaz Syekh Ahmad Faisal Haji Omar. Ustaz, saya. Kita nak sambung cerita kita tadi Ustaz. Kalau kita nak pilih wanita, kita tengok pada keturunan, kecantikan, agamanya, hartanya Ustaz. Tapi untuk lelaki tadi Ustaz dah ada sebut akhlak dia, agamanya kan. Betul Ustaz? Ya, betul. Jangan pandang pada harta. Kau wang ringgit yang banyak belum tentu bahagia Ustaz. Betul. Tadi Ustaz ada tambah dengan lihat pada amalan-amalan sunatnya. Betul. Itu penghayatan agama tu Mawi. Okey.
Mana di samping dia melaksanakan tuntutan yang wajib, maka lelaki ini turut memberi keutamaan untuk melaksanakan amalan-amalan yang sunat. Jadi sebagai contoh yang senang dibuat setiap hari, iaitu selepas solat mengaji Al-Quran. Itu amalan yang sunat. Biarpun tidak banyak dibacanya, tetapi menjadi amalan hariannya. Especially selepas solat. Kemudian sekali-sekala, kalau tidak sekerap mungkin, lelaki ini rajin berpuasa. Kalau dia punya wang yang banyak, dia rajin memberi sedekah dan menderma. Itu bentuk-bentuk amalan yang sunat. Dia rajin menderma. Itu satu yang tentang akhlak tadi itu, memang dia berakhlak mulia. Kalau siapa yang melihat penampilannya, semua orang terpesona. Lebih lagi, bakal mentua tu. Orang ni patut dijadikan menantu. Bakal suami, kalau aku pilih dia, rasanya tidak menyesal. Begitu. Satu lagi saya nak tambah Mawi. Tadi dua kan, penghayatan agama dan juga akhlak. Satu lagi, kufu itu penting. Apa Ustaz? Kufu. Kufu? K-U-F-U. Kufu. Oh, apa tu? Kufu tu makna sepadan dengan perempuan itu dari beberapa aspek. Sebab mengahwini lelaki yang sekufu itu hukumnya sunat. Artinya dapat pahala. Macam mana nak tahu sekufu tu? Kufu ni dilihat kepada beberapa perkara Mui. Yang pertama di segi penghayatan agama tu termasuk dalam kufu. Sebagai contoh, kalau perempuan ni dari keturunan yang rajin melakukan ibadat, maka lelaki pun dari keturunan yang melakukan ibadat, itu kufu namanya. InsyaAllah bahagia. Yang kedua, kufu tu dari segi profession, Mawi. Profession tu mana kerjaya. Kalau kerjayanya jenis sebagai contoh macam ni lah, Mawi, kalau perempuan itu penjawat awam, kerja-kerjaan. Lelaki pun kerja-kerjaan. Itu sekufu namanya. Macam contoh macam guru kahwin dengan guru. Itu memang kufu benar-benar lah tu. Ataupun doktor kahwin dengan doktor. Ataupun doktor tu lelaki, perempuan tu jururawat. Kira kufu lah tu. Profesi kesihatan. Alright. Ini bagi persamaan lah Ustaz. Sepadan. Baik. Dari beberapa aspek. Baik Ustaz. Kejap lagi kita nak sambung cerita. Yalah, kita biasa doa kan Ustaz untuk dapatkan pasangan yang baik, pasangan yang soleh, pasangan yang soleha. Tapi kita terlupa untuk berdoa untuk dapatkan mertua yang baik juga, keluarga mertua yang baik-baik kan. Kita terlupa benda tu. Tapi kita nak sambung sekejap lagi. Lepas ni kita nak minta Ustaz share dengan kita quote of the day dan lagu-lagu terindah untuk anda. So stay dengan kita di Zayan, Destinasi Muslim Contemporary #Indah di Hati. Bro, aku #Indah di Hati bersama Salam Ros Mawi hari ini. Dan sekarang ni kita di dalam Quote of the day. Baik, kita nak minta pegawai agama daerah Kota Star iaitu Ustaz Syekh Ahmad Faisal Haji Omar share dengan kita quote of the day. Silakan Ustaz. Boleh. Quote hari ini senang saja, iaitu isteri hebat, suami terpikat. Oh, itu je. Isteri hebat, suami terpikat. Artinya suami tak teringin lagi mencari yang lain. Sebab isterinya itu telah menyediakan satu pakej yang menyebabkan suaminya sentiasa terpikat. Sebab isteri itu memang hebat segala-galanya. Hebat akhlak, hebat amalan, hebat penampilan, hebat layanan, hebat segala-galanya. 1001 macam kehebatan. Okey. Tapi nak dapat hebat tu Ustaz kan? Nak dapat hebat tu. Hebat takkan terjadi dengan sendiri. Perlu diusahakan. Kadang-kadang kita cakap senang. Tapi nak mewujudkan kehebatan tu perlu kepada usaha dan kesungguhan. Okey. Isteri hebat, suami terpikat. Baik. Selepas ini 0395495555 yang berani untuk eja Jawi di dalam Mawi Jawi. Selepas ini kita stream dulu Dia dari Intim. Stay dengan kita di Zayan, Destinasi Muslim Contemporary #Indah di Hati. Indah di Hati bersama Salam Bros Mawi.
So baru-baru ni kalau kita ada tengok dekat media sosial viral tau, cerita berkenaan dengan ada seorang ni dia bagi statement bahawa bila kita nak cuci pakaian suami dan anak-anak, pakaian tu kena asingkan. Sebab apa? Sebab nak memuliakan suami kan. Tapi itu kejap lagi kita nak sembang pasal isu ni. Tapi sekarang ni kita masih lagi bersama dengan pegawai agama daerah Kota Star, iaitu Ustaz Syekh Ahmad Faisal Haji Omar. Ustaz. Saya. Baik Ustaz. Tadi Ya. Soalan saya Ustaz biasanya kita nak dapatkan pasangan yang baik, kita selalu doa dapat pasangan yang soleh, dapat pasangan yang solehah, tapi kita terlupa nak minta dapat keluarga mertua ataupun mertua yang baik, soleh dan solehah juga Ustaz. So macam mana Ustaz? Tipsnya macam ni Mawi. Yang pertama, dalam pencarian pasangan kita fokus kepada pasangan terlebih dahulu. Yang mencari pasangan ni dua pihak Mawi. Kebiasaannya lelaki yang mencari. Okey. Tetapi tidak salah perempuan mencari. Orang dulu-dulu menyebutnya perigi mencari timah. Betul. Pernah dengar Mawi? Pernah dengar? Pergi mencari timah. Yeah. Bahkan kalau kepada orang-orang yang baik-baik, orang-orang alim atau orang yang rajin beramal soleh, orang yang soleh, kalau dilihat anaknya yang perempuan itu belum berkahwin dan dia melihat seorang pemuda yang rasanya sangat sesuai untuk dijodohkan dengan anaknya, maka sunat kepada orang alim itu atau bapa yang soleh meminang lelaki itu untuk dijodohkan dengan anaknya. Sebab dia tengok lelaki itu lelaki yang baik. Yes. Maka hukumnya sunat. Inilah yang dilakukan oleh sebahagian daripada para nabi, para sahabat nabi, bahkan dengan orang-orang yang alim. Jadi itu fokus kepada pencarian jodoh. Sekarang ni mau kita berkaitan dengan mentua. Mentua ini dalam ciri-ciri pencarian pasangan itu disebut tentang, kalau yang perempuan itu dilihat kepada rupanya, keturunannya, kekayaan. Jadi salah satu dalam 4 ciri itu keturunan. Jadi kalau keturunan yang baik, insya-Allah mentua itu akan menjadi mentua yang baik. Kalau dilihat keturunan yang tidak baik, bagaimana mungkin mentua itu akan menjadi baik? Sebab itu kita tidak hanya fokus kepada bakal calon pasangan itu saja, difokuskan juga kepada bakal mentua. Kalau pasangan itu nampak baik tapi mentuanya perangai memang tak senonoh sekali, bisa menggoncang rumah tangga, jika diri dengan rumah tangga, lebih baik dicari calon yang lain. Itu maksud Damoy. Okey. Baik Ustaz. Baru-baru ni ada viral tau dekat media sosial yang mengatakan bahawa pakaian suami dengan pakaian anak-anak kalau basuh tu kita kena asingkan sebab kita nak kena jaga adab dan tujuan dia untuk memuliakan suami. So kita nak minta Ustaz komen selepas ini. So kita stream dulu Before You Go dari Luis Capaldi di Zayan Destinasi Muslim Contemporary. Baru ni ada satu cerita viral di media sosial. Katanya kalau kita nak jaga adab dan memuliakan suami, pakaian suami itu dengan pakaian anak-anak kalau dibasuh kena asingkan. Betul ke? Jadi pagi ni kita nak minta pegawai agama daerah Kota Star, iaitu Ustaz Syekh Ahmad Faisal Haji Omar untuk komen pasal isu ini. Ustaz? Saya. Macam mana Ustaz? Saya tengok kenyataan tu agak pelik. Kenyataan tu agak pelik sikit Mawi. Sebab konsep mencuci pakaian ni kalau kita tengok peredaran zaman dia berubah cara. Kalau dulu-dulu dicuci dengan tangan sebelum adanya mesin basuh ni. Tapi sekarang zaman dah moden, orang gunakan mesin basuh. Maka mesin basuh sekarang ni diguna dua pendekatan Mawi. Yang pertama digunakan mesin basuh kat rumah. Yang kedua, orang sekarang nampak macam malas tapi kadang-kadang nampak cepat, iaitu digunakan perkhidmatan dobi, basuh juga kat luar. Jadi tentang pengasingan pakaian suami dan anak-anak, saya rasa itu tak betul. Sebab bukan itu cara menghormati suami. Banyak cara lain untuk menghormati suami. Yang konsep pengasingan pakaian itu sebenarnya, kalau pakaian bercampur ni, kita fokus kepada mencuci pakaian dengan menggunakan mesin lah ni.
konsep pengasingan sebenarnya diasingkan pakaian yang bernajis dengan pakaian yang daripada pakaian yang tidak bernajis. Pakaian yang tidak bernajis itu masukkan dulu dalam mesin basuh tu. Kemudian cucikan dia. Kemudian pakaian yang bernajis tu cucikan dulu atau bilaskan dulu dengan air sehingga tidak ada lagi kesan najis, baru dimasukkan ke dalam mesin basuh. Itu yang sebenarnya. Saya pribadi tak setuju diasingkan pakaian suami dan anak-anak sebagai nak menunjukkan penghormatan kepada suami. Itu tak betul. Tak kena-mena, dan saya sebagai suami pun saya tak setuju. Kadang-kadang dia boleh berlaku pembaziran, Moi. Katakan seluar saya 3 helai seluar, baju 3 helai. Sedangkan dalam mesin tu boleh masuk berpuluh-puluh helai pakaian. Kerana nak asingkan, cuci pakaian saya sebagai suami tu. Habis baru cuci pakaian anak-anak. Pembaziran berlaku, pembaziran tenaga elektrik tu, mesin, pembaziran masa, air, macam-macam. Jadi saya tak setuju lah dengan pandangan tersebut. Banyak cara lain untuk menghormati suami. Ya. Harmoni. InsyaAllah. Mawi, dan kalau kita sedar, kita memang biasa dengar tau, masalah-masalah rumah tangga ni yang tak pernah habis. Dan sampai kadang-kadang kita terfikir kebahagiaan itu terletak di mana, kan? Betul ke terletak pada wang ringgit, pada kekayaan, kan, pada kecantikan dan sebagainya. Dan pagi ni kita nak minta nasihat sikit ataupun tips dari Pegawai Agama Daerah Kota Star, iaitu Ustaz Sheikh Ahmad Faizul Haji Omar. Ustaz. Saya. Ya, Ustaz, nak minta tips sikit, Ustaz. Macam mana nak bagi kekal harmoni rumah tangga ni? InsyaAllah. Itu banyak, tapi keterbatasan waktu ini saya bagi sikit je. Cantik. Yang pertama, Mawi, tip ni, setiap pasangan kena menerima pasangannya seadanya. Itu yang pertama. Okay. Artinya, menerima pasangan seadanya, itulah pasangan yang ada di hadapan kita. Kalau orang perempuan, dia jadi isteri, kalau suaminya tu seorang yang kurang beradab, maka kalau dia nak minta sesuatu benar tu, janganlah diminta di luar keupayaan suami. Patut diterima pasangan seadanya. Kalau suami mampu hadiahkan hari jadi dia barang bernilai RM100 atau RM200, itu seadanya. Jangan dipaksa suami menyediakan hadiah yang bernilai puluhan ribu ringgit. Yes. Itu contoh. Kemudian sesuatu contoh, suami pula melihat isteri seadanya. Maksud, kalau isteri itu kemahirannya dalam memasak itu tidaklah tahap chef. Terima seadanya. Jangan dipaksa dia memasak jenis masakan yang dia tidak mampu untuk menyediakan. Seadanya, itu maksudnya. Kemudian yang kedua, tip untuk bahagia, pendidikan rumah tangga jangan diabaikan. Suami sebagai ketua keluarga mesti mendidik isteri menjadi isteri yang soleh. Dia mesti mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Yes. Isteri sebagai pembantu membantu suami mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Itu tip yang kedua. Tip yang ketiga, antara pasangan kena wujud saling menghormati. Saling menghormati. Isteri, suami kalau dia mahu isteri menghormatinya, dia juga perlu menghormati isteri. InsyaAllah akan bahagia. Yang keempat, tips untuk kebahagiaan rumah tangga, jamulah ahli-ahli keluarga dengan makanan yang halal. InsyaAllah bahagia. Yang kelima, wujudkan suasana beribadah dalam rumah tangga, terutama yang berjemaah ini, solat berjemaah, ataupun dalam bentuk berkumpulan. Makan kat rumah tu, kalau semua ahli keluarga ada dalam rumah, makanlah sekali sahaja, bukan makan sendiri-sendiri. Berasingan waktu. Itu penting ya, Ustaz, Nampak macam tak ada benda pun benda tu, tapi penting. Bukan, Mawi. Dan ada makan,
di situlah boleh berbual-bual, berbicara. Okey. Jadi itu boleh membahagiakan pasangan. Dan yang keenam, tip kebahagiaan rumah tangga, pasangan kena saling menjaga kerahsiaan. Ini penting. Betul Ustaz. Sebab yang duk bercerai tu Mawi, sebab dia isteri tak pandai, dia cerita rahsia rumah tangga dia kepada orang lain. Betul. Termasuk pada ibu bapa pun tak boleh cerita. Kadang-kadang ibu bapa nisbah kepada lelaki jadi bapa mentua lah. Yes. Dia akan masuk campur rumah tangga anak menantu. Punca kerana anak dia sendiri tak pandai jaga rahsia rumah tangga. Itu diberitahu kepada ibu bapa. Perkara-perkara yang tak perlu diberitahu. Rahsia dalam bilik tidur. Suaminya adalah buat benda silap sikit yang tak perlu dibesar-besarkan. Sebab nanti dia akan menimbulkan bibit-bibit kebencian di pihak-pihak yang tertentu. Yes. So jadi, rahsia kerahsiaan ni kena jaga. Rahsia kena simpan Ustaz Kena simpan. Simpan baik-baik. InsyaAllah bahagia. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Baik, sama-sama. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, insyaAllah sama-sama kita amalkan. Yang mungkin yang tengah cari-cari kedamaian, mungkin damai itu telah hilang. Kita